maka kebaikan tidak dapat disebarluaskan, bahkan dominan ialah kejahatan. Digerakkan oleh hati. Jadi prinsip asasnya Islam begini, kita perlu teknologi canggih tetapi perlu didukung oleh hati yang bersih. Kita boleh guna teknologi yang tinggi tapi hati perlu suci. Sekiranya teknologi yang tinggi ini dikuasai oleh hati yang suci, hati yang bersih, kebaikan akan dapat disebarluaskan dan dapat kebaikan yang banyak dan cepat. Kalau dulu mungkin kita nak ajar suatu perkara, nak sampaikan satu ilmu, mungkin orang yang di hadapan kita saja. Tetapi fikirkan sekarang followers ataupun netizen yang mengikuti seorang-seorang ulama ataupun orang-orang yang berpengaruh dalam kebaikan ini, subhanallah, ratusan ribu, merentasi negara. Kita boleh dengar apa Dr. Yusuf Qaradawi kata dulu, Allah Yarham Wawah Zuhaili kata apa, kita boleh ikut walaupun kita di Malaysia. Subhanallah. Ya, jadi kenapa ada teknologi yang canggih ini? Tetapi sekiranya teknologi yang canggih ini jatuh ke tangan hati yang tidak bersih, hati yang kotor, maka kebaikan tidak dapat disebarluaskan, bahkan dominan ialah kejahatan. Kita tengok kalau dulu kejahatan perlukan beberapa orang saja untuk kita lakukan. Sekarang ni tak ada masalah dah. Dulu kita nak mengumpat kena cari partner. Sekarang mengumpat tak cari partner dah. Dalam media sosial dah ramai dah dan sebagainya. Subhanallah, nak fitnah dan sebagainya. Dan sekarang kita ada warga maya yang dikatakan netizen ini, yang merentasi sempadan-sempadan negara. Baik, bila kita pergi kepada soalan yang kedua tadi, iaitu bagaimana media sosial ini mesti diasaskan kepada adab yang betul. Adab dengan ilmu. Jangan timbulkan dikotomi. Yang mana yang penting, adab atau ilmu? Tidak. Tetapi kalau kita mendahului adab berbanding ilmu, insya-Allah ilmu itu akan mudah diserap. Dan ilmu itu akan barakah dan memberi manfaat dengan adab. Sebab itu Ibnu Mubarak, seorang ulama, dia belajar adab 30 tahun. Dia belajar ilmu 20 tahun. Kerana apa? Dengan persiapan adab, iaitu tawaduknya dan sebagainya, aliran ilmu itu akan mudah masuk ke dalam hati seorang. Dan dengan adab, ilmu itu akan memberi manfaat. Kita bukan nak ilmu saja. Kita diajar oleh doa Allahumma zidna ilman nafi'ah. Kita nak ilmu yang memberi manfaat dan ilmu yang barakah. Semua ditadah dengan adab. Okey, media sosial. Dua perkara yang paling asas apabila kita menggunakan media sosial ataupun kita berinteraksi dengan media sosial. Yang pertama, apa dia intention kita? Apa kita niat kita? Kena tepuk dada, tanya hati. Bila kita nak buat entry, bila kita nak respon dan sebagainya, yang pertama, apa niat kita? Apakah Allah ada di hati kita waktu kita nak buat sesuatu itu? Ini penting. Supaya dengan niat ini kita terpandu, rasa hati kita ada. Dia ada bisikan yang dalam hati kita sendiri, komunikasi ke dalam diri kita sendiri bahawa yang ini betul atau yang salah. Niat kita penting. Yang kedua, mesti menepati kaedah syariat ataupun sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tujuan ataupun niat tidak menghalalkan cara. Mesti ada kaedah. Kebenaran saja, bukan berdasarkan kebenaran saja kita boleh berjuang. Banyak kebenaran kecundang tanpa kesabaran. Betul? Sebab tu yang dikatakan kita disuruh berpesan dalam kebenaran dan kesabaran. Jadi kebenaran perlukan kesabaran. Kerana usia kebatilan panjang. Jadi kalau orang tu bawa kebenaran saja tapi dia tidak sabar, dia tidak berjaya. Sebab tu tidak boleh gopoh. Membina mengambil masa, meruntuh sekelip mata. Jadi sebab itu kita walaupun di media sosial, kita nak bagi kebenaran tu pelan-pelan, sikit. Kita tengok silibus orang, cara orang tu berfikir macam mana.
Fatabin nas ala qadri ukulihim, kata Rasulullah. Hendaklah kita bercakap dengan kadar akal orang tu, ataupun bagaimana seorang tu dia sedang berhadapan.